أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القرآن. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نستودعك إخواننا في فلسطين وخاصة في غزة، تراهم ولا نراهم فآمن خوفهم وأنزل عليهم السكينة ومدادك وملائكتك تقاتل معهم وتدافع عن حرماتك يا عزيز يا قوي. اللهم عليك باليهود وأعوانهم المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين عامة وفي غزة خاصة. اللهم أحسهم ولا تغادر منهم أحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Hadirin hadirat pendengar yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Kita memuhasabah diri kita kerana Allah. Di pagi yang berbahagia, munasabah kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang dibuka pintu syurga dan ditutup pintu neraka, bulan yang dilipat ganda akan pahala, bulan yang nak mengajar kita apa itu erti siam. Sebut kata puasa ni, bulan yang menahan kita daripada lapar dan juga dahaga, bulan yang menahan kita daripada membuat perkara yang boleh membinasakan diri kita, bulan yang menjauhkan kita daripada perkara maksiat, bulan yang mengantar kita untuk bersendirian seorang diri di akhir-akhir bulan Ramadan, iaitu kita beriktikaf di masjid. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, Ramadan masih lagi memberi peluang kepada kita yang Allah Ta'ala hatta yang akan meninggalkan kita tidak beberapa hari apabila datangnya bulan Syawal. Pendengar yang dirahmati Allah, di pagi yang berbahagia, kalaulah di bulan-bulan lain kita tidak mendengar tafsir Al-Quran, tapi di dalam bulan Ramadan apabila kita beriktikaf di masjid, maka pihak jawatan kuasa masjid mengatur program acara ataupun tafsir Quran, khususnya di waktu pagi hari selepas daripada kita menunaikan solat subuh. Yang pentingnya kita telah bersama-sama mendengar Al-Quran dan juga tafsirul ayah yang diberi dan juga disampaikan oleh para asatizah
Tuk guru kita untuk sama-sama kita memahami apa itu erti dan juga makna yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, Suratul Hasyr, saya rasa kata orang yang pertama ataupun guru yang pertama ataupun ustaz kita yang pertama yang menafsirkan ayat Suratul Hasyr daripada ayat yang pertama, dia telah memberi kefahaman yang mendalam tentang asbabun nuzul. Nah, ayat Suratul Hasyr mengandungi 24 ayat, dan juga Suratul Hasyr surah yang ke-59 di dalam Quran mengikut susunan mushaf. Dan juga asbabun nuzul Suratul Hasyr, beberapa ulama memberi pahaman kepada kita hak duk kecek tentang kabilah Yahudi yang berada di kota Madinah. Tatkala mereka diusir, diperambak, dihalau keluar daripada kota Madinah, dan Allah menceritakan tentang sifat-sifat orang Yahudi hak perangai dia kerah. Dah lebih keras daripada batu lagi. Sedekah di dalam surah lain Allah Ta'ala menceritakan batu ni kadang-kala ada yang mengalir air di dalamnya. Tak ada keras mana batu. Oleh kerana gapo? Oleh kerana air pun boleh lalu dalam batu. Dan di dalam ayat Quran juga Allah Ta'ala menceritakan kekerasan yang ada pada orang Yahudi lebih daripada batu. Oleh kerana batu pun pecah juga. Nah, stoko hok keras tu boleh peracur juga. Tapi Yahudi ni payah nak peracur dia. Bapa boleh payah? Oleh kerana ada background dia. Sebab tu kenapa kata Suratul Hasyr mengajar kita, menggambarkan kita tentang seorang ataupun satu golongan kabilah orang Yahudi yang berada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duduk di kota Madinah. Nah, sepitah lalu, nah, pembukaan Suratul Hasyr. Boleh jadi ustaz kita siapa dah. Ya, cuma kita nak mari muhasabah diri pada pagi hari ini untuk sama-sama kita mengambil thimar ataupun buah di dalam Suratul Hasyr. Boleh pakat-pakat kita faham dan juga pakat-pakat kita patibat insya-Allah. Sepitah lalunya nak ayat kata asbabun nuzul Suratul Hasyr ni menceritakan tentang orang Yahudi. Sabit tu di mukaddimah saya kita mendoa ke ikhwah kita di Palestin. Semenjak daripada hari itu sampai ke hari ini masih lagi diserang, dibunuh dengan kejam, dizalimi oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi. Bah kedai kita lalu ke orang Yahudi. Besar ke negeri Yahudi ni? Kita panggil negeri, tapi negeri yang tidak diiktiraf oleh umat Islam. Bahkan mereka adalah penjajah. Dah, tidak orang panggil kata tak berhak kita nak panggil negeri negeri Israel. Oleh kerana Israel ni pada asal dia tak ada negeri. Nah, dia rapah orang. Dia rapah bumi Palestin umat Islam. Apa boleh jadi gagah buat dia? Kalau nak kira dengan orang Sultan Cangwak Nara ni duk berasa kata lebih orang kita lagi. Nah, apa kalau nak diukur dengan umat Islam seluruh dunia, hancur orang Yahudi. Tapi dalam mukaddimah doa kita, Allahumma alaika bil yahud wa a'wanihimul mu'taddi. Hak tu hak samkan sekali. Nah, hak penting. Tidak mencukupi kalau kita doa nak peracur Yahudi saja, tak ada. Oleh kerana apa? Surah Hasyr mengajar kita nak faham kata boleh buat dia jadi kerah tu. Oleh kerana ada orang-orang munafik. Nah, orang Yahudi ni dia takut pada asal dengan kerajaan Islam yang ditubuhkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ni tak ada arah dah membina sebuah kerajaan yang gagah sekali di kota Madinah. Nah, perang Rom ni, nah, perang dengan 1000 orang ni, nah, perang lah dengan balah mana pun tak kalah tentera Islam. Bahawa Yahudi tak takut apa, dia takut.
Tah buku yang keras tu oleh kerana dijanjikan oleh orang-orang munafik. Nah, puak-puak munafik ni tak ada arah dah. Nah, oleh kerana suratul Hasyr adalah surah yang mereka diusir ataupun dihambat keluar daripada kota Madinah. Pada asalnya dia kena tubik pergi lah, tapi dia tak saya tubik. Nah, apa boleh tak saya tubik? Oleh kerana pergi puak-puak munafik kata tak saya tubik. Nah, kita pergi satu dengan puak-puak Quraisy. Nah, tak apa, puak kita hak duduk di Madinah ni, kami akan menyokong kamu. Kami akan membantu kamu. Kami akan bersama dengan kamu. Sekiranya Islam memerangi kamu. Dia rasa sedap dia. Sebab itu wa'awanihimul mu'tadi. Nak Allah Ta'ala peracur kata orang-orang yang bersekutu dengan orang Yahudi. Nah, apa kita tengok lagi. Nah, siapa kata orang sekutu dengan Yahudi? Sebab itulah pendengar mustami'in al-kiram. Nah, itu sepitah lalu suratul Hasyr. Sama-sama kita boleh kenal perangai orang Yahudi yang keras. Di sebalik kekerasan mereka adalah janji yang dijanjikan oleh orang-orang munafik. Sebab itu kita amat berduka cita. Dan sekiranya di sana ada lagi mereka yang masih lagi sekutu dengan orang Yahudi. Sekutu balah mana? Dan mereka masih lagi tak khabar kata setiap pembelian dan daripada syarikat-syarikat besar yang disalurkan sihir dia kepada Yahudi, duk kacau beli situ. Duk kasih pakar situ. Nah, boy royak gitu ya pahag gini, boy royak gitu ya kata gini. Nah, ni perangai kita duk bimbang takut. Supo dengan di dalam surah Hasyr, surah Hasyr, iaitu orang-orang yang buat persekutuan dengan orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimbang situ. Oleh kerana munafik di zaman Nabi adalah zahir dia orang Islam, dan sepa kita dah semaya, kita puasa, dah duk bimbang takut kita ni tak khabar kata kita ni adalah salah seorang yang sekutu dengan puak-puak Yahudi yang orang panggil kata memerangi dan juga menzalimi ikhwah kita di Palestin. Wal iyadu billahi min dzalik. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah. Suratul Hasyr. Nah, ayat yang ke-18, 19, 20 dan 21. Lebih kurang 4 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Sama-sama kita mendengar beberapa ayat di dalam suratul Hasyr, bermula daripada ayat 18 sehingga ayat yang ke-21. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh para sahabat dia semenjak daripada 1400 tahun lebih, untuk mendidik, menjaga, menterbiah hati-hati para sahabat dia dan juga umat Islam khususnya di akhir zaman. Al-Quran adalah perlembagaan yang diturunkan kepada kita manusia. Tanpa Quran gelap hidup kita. Nah, Quran adalah nur cahaya yang nak menyuluh perjalanan kita di dunia menuju syurga Allah Ta'ala. Sabit itulah suratul Hasyr. Ayat yang ke-18, Allah Ta'ala menyeru orang-orang yang beriman. Nah, siapa-siapa yang beriman dengan Allah, berhak dia menjaga iaitu satu kalimah ketakwaan kepada Allah. Oleh kerana apa? Di dalam suratul Hasyr, ayat yang ke-18, di dalam ayat yang sama, 2 kali Allah Ta'ala sebut takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Hei orang-orang beriman, lihatlah, muhasabah dirilah. Siapa dia? Kita. Buat kita secara peribadinya sore demi sore kita mari iktikaf di masjid ni. Cuba kita bermunajat dengan Allah, duduk sore kita cek tengok. Oleh kerana apa? Surah Hasyr mengajar kita untuk kita memuhasabah diri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Sabit itulah di dalam suratul Hasyr, qaddamat adalah satu madin, iaitu perbuatan yang telah lalu, yang telah lepas, bukan mudhari'. Allah Taala suruh cek muhasabah bukan masa depan tu, bukan. Dah ma qaddamat, dah barang mungkin ada gapo kata, tapi dia awak mari selalu dah li ghadin. Kalau dalam bahasa Arab li ghadin ni esok. Bapa kita nak mati dah kerana esok dah. Sebab itu di dalam suratul Hasyr mengikut tafsir, dia ayat kata li ghadin ni adalah hari kebangkitan, iaitu hari kiamat. Mari selalu dah benda hak telah lalu untuk nak cedek untuk hari esok. Mu cedek gapo tu? Sebab itu fa'il madin, iaitu setiap sudut amalan pekerjaan kita yang soleh, kita cedek gapo kata untuk hari kebangkitan di depan Allah Taala. Sebab itulah takwa di sini Allah Taala suruh orang yang beriman kerana mereka berhak menjadi orang yang takut dengan Allah. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takwa yang kedua, nak wipeh kata mu kena khabar kata setiap perkara perbuatan hak mu kerja ke, innallaha khabirum bima ta'malun. Sebab itulah perbezaan. Cuba kita tengok lepas pada tu Allah Taala kata kan, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang meninggalkan Allah, iaitu lupa Tuhan. Tak saya ingat gapo ke Tuhan. Fa ansahum anfusahum. Allah akan menjadikan mereka menjadi orang-orang yang lupa diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Sebab itu at-taqwa innallaha khabirum bima ta'malun, bagi orang beriman yang takut kepada Allah dan dia yakin bahawasanya Allah Taala tahu belaka dia buat gapo dia. Dia tak serupa dengan orang-orang yang dia tak khabar kata Allah Taala tahu dia. Sebab itu di dalam suratul Hasyr kata ada dua golongan manusia. Golongan yang pertama beriman dan takut kepada Allah. Golongan yang kedua orang-orang yang meninggalkan Allah dan meninggalkan kitab suci Allah, iaitu Al-Quran. Dia tak mesti nak tadabbur dengan Quran. Dia tak mesti faham Quran yang menjak dulu lagi. Semenjak daripada kaum musyrikin Mekah yang berpaling tadah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak beza. Sebab itu di zaman kita ni berapa ramai manusia, sebab itu nak faham kalimah al-fasiqun, iaitu mereka yang tergelincir jalannya mereka di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada nak jadi orang takwa balah mana? Dan sedangkan mereka meninggalkan Quran dan juga tidak padut dulu dah dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Hasyr mengajar kita, cuba kita tengok di zaman kita, khususnya di tempat kita ni, orang-orang yang tak amati dengan Quran. Sedangkan Quran ni adalah untuk kita mempelajari, memahami dan mentadabburi Quran dan mengikut Allah Ta'ala, mengikut yang Allah Ta'ala suruh dan tinggal segala yang Allah Ta'ala larang. Sebab itu orang-orang yang takwa beriman dengan Allah, dia khabar kata Allah sentiasa mengetahui apa yang dia kerjakan. Tapi orang-orang yang fasik, orang-orang yang tak taat kepada Allah adalah orang-orang yang meninggalkan Allah Ta'ala dan meninggalkan Quran dia. Tak saya mengaji mula dah. Sebab dia tak faham. Sabit bo ada benda hak pasal menyalahi hukum syarak, dia gomok. Bo Allah Taala royak suruh puasa, dia tak puasa. Bo Allah Taala suruh dia semaya, dia tak semaya. Bo Allah Taala suruh dia keluar zakat, dia tak keluar zakat. Oleh kerana apa? Dia tidak mengerti apa itu azab Allah Taala yang menceritakan di dalam Al-Quran. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah Taala banding lagi. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah.
ashabul jannati humul faizun. Nah, oleh kerana ayat yang pertama suruh kita cek tengok muhasabah diri dari sudut amal soleh yang kita kerja ke, untuk kita pamer ke di depan Allah Taala, untuk kita persembah ke di depan Allah Taala. Kata kita buat gapo kata. Nah, lepas tu yang kedua, orang-orang yang Allah Taala kata dia tak cedek gapo sekarang di depan Allah Taala, oleh kerana mereka lupa Allah Taala. Sampai Allah Taala jadikan mereka dari kalangan manusia yang lupa diri dia sendiri. Lupa belah mana? Tak semaya, tak buat baik, tak turut Quran. Deh, orang royak kata Quran balah ni, dia kata Quran balah tu. Deh, orang royak kata kena gini, dia kata gitu. Apa boleh jadi balah tu? Oleh kerana dia tinggal Quran. Dia tinggal Allah Taala. Allah Taala melupakan diri dia sendiri. Untuk apa? Untuk dia mempersembahkan amalan yang baik di depan Allah Taala. Bahtu natijah dia la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tak ada dah tempat dia nak tuju. Nah, lain pada syurga dengan neraka ni tak ada dah. Sebab itulah fahami di dalam suratul Hasyr, qaddamat li ghadin. 2 hari ya. Hari ketika kita hidup di dunia dan hari ketika kita dibangkitkan di depan Allah Taala. Dan selepas pada hari itu ada 2 tempat yang kita akan tuju. Yang pertamanya sama ada neraka Allah Taala ataupun syurga bagi orang-orang yang beriman dan membuat amalan soleh. Tapi bagi orang-orang yang lupa Allah Taala, orang yang berpaling dengan ajaran Quran, neraka tempat dia. Sebab itulah di dalam ayat ashabun nar dengan ashabul jannah ni, ashabul jannah humul faizun. Nah, orang-orang yang buat amalan soleh, orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, orang-orang itulah Allah Ta'ala akan masukkan mereka di dalam syurga, dan mereka menjadi orang yang beruntung di depan Allah Ta'ala. Oleh kerana apa? Natijah dia boleh syurga. Nah, orang-orang fasik natijahnya boleh neraka Allah Ta'ala. Sebab tak beza tu. Nah, sebab beza di antara orang-orang yang masuk syurga dan juga orang-orang yang masuk neraka. Di dalam ayat lain, nah, di dalam surah Al-Mu'min ataupun surah Mukmin, wa ma yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa amilus solihati walal musii. Nah, ni ayat Allah Taala kita gambar lagi. Saat ni di dalam suratul Hasyr, perbezaan di antara orang yang boleh masuk syurga adalah orang yang mencapai kemenangan. Orang-orang yang fasik, yang tak turut Quran, orang itu boleh masuk neraka dan juga menjadi orang yang merugikan. Waktu di dalam ayat surah lain Allah Taala kata kena wa ma yastawil a'ma wal basir. Nah, kalau kita tengok atas dunia beza dah. Orang hak celak buta mata dia boleh tengok dengan orang buta tak support dah. Nah, orang buta tak nampak gapo sekarang. Dah bahkan orang yang mata dia celak, dia boleh baca Quran, dia boleh jalan sendiri, dia boleh bawa kereta, dia boleh bawa motor. Dah bahkan orang yang mata dia buta, dia kena orang piping dia lagi. Nah, sebab itulah seumpama Quran yang Allah Taala beri kepada kita selaku hamba. Kita cek di dalam suratul Hasyr untuk sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa memuhasabah diri. Dan cuba kita ngaji molek, dan kita faham molek. Nak ayat kata Quran ni adalah satu katalog untuk membimbing mengajar kita menuju ke syurga Allah Taala. Pendengar yang dirahmati Allah. Dan ayat yang ke-21, Allah Ta'ala bandingi kita faham kata Quran ni balah mana, nah, berat setara mana dia. Dia bukan berat seperti tubuh kita ni dah. Allah Ta'ala kata lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aita khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dan Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didengarkan kepada kita selaku ummah, dan kita mentadabburi, kita faham Quran. Allah Ta'ala kata kalau sekiranya Quran ni diturunkan kepada apa? Kepada jabal, bukit, gunung, nescaya mung akan boleh lihat, boleh tengok hai manusia khasyi'an mutasaddi'a. 2 kalimah yang kita kadang-kadang faham kata khasyi'an ni adalah tenang, khusyuk. Siapa dia? Bukit. Apabila Allah Ta'ala turunkan kepada dia Quran. Tapi selepas pada itu Allah Ta'ala kata mutasaddian min khasyatillah. Apabila Quran diturunkan ke atas bukit ataupun gunung,
dia akan pecah hancur lebur oleh kerana takut dengan Allah Ta'ala. Takut balas mana? Takut dengan suruhan Allah dan juga azab yang Allah Ta'ala cerita kepada orang-orang yang berdusta dengan Allah dan berpaling dengan ajaran Allah. Takut azab Allah, takut neraka Allah, takut balasan yang Allah Ta'ala sedia kepada mereka-mereka yang berdusta dengan Allah. Nah, ayat kata takut sini ni takut peheh Quran dalam tu ayat gapo. Nah, manusia boleh tak takut buku gapo. Nah, sampai kita dengar orang ngajar kata Quran ni kalau turun atas bukit hancur. Nah, turun atas gunung hancur apa gunung. Nah, bahkan Quran adalah satu mushaf kalamullah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut oleh kerana bukit pun dia peheh kata gapo Allah Taala royak dalam Quran. Hak ni bagi kita selaku manusia kena peheh Quran, kena reti Quran, kena tadabbur Quran. Sebab itulah mana manusia yang tak peheh Quran, tidak mentadabburi Quran, dia tak takut gapo. Dan waktu turunlah 1000 buah atas kepala dia apa Quran hak jatuh dia tak ada gapo dia. Nah, oleh kerana orang yang takut kepada Allah iaitu orang yang pahal Quran. Orang yang tak tinggal semaya oleh kerana dia pahal Quran. Orang yang puasa cukup 30 hari di dalam bulan Ramadan oleh kerana dia pahal Quran. Orang yang takut nak buat benda maksiat oleh kerana dia pahal Quran. Orang yang berebut buat amal kebaikan oleh kerana dia pahal Quran. Orang yang tinggal segala perkara yang lara, benar-benar yang boleh menyakiti orang lain oleh kerana dia pahal Quran. Nah, Quran raya azab balas tu dah Allah Taala akan bui kepada orang buat gini balas ni. Pendengar yang dirahmati Allah. Sebab itulah di dalam suratul Hasyr Allah Taala koci ayat ni la'allahum yatafakkarun. Wahai hamba Allah pendengar yang dirahmati Allah, ayat 18 sampai ke 21 Allah Ta'ala kunci la'allahum yatafakkaru. Wahai hamba Allah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang Allah Ta'ala wi akal fikir kepada dia lah akal faham kata Allah Ta'ala nak gapo dalam Quran. Nah, tapi itu kalau kita orang beriman bertakwa kepada Allah, kita tergolong dari golongan orang yang menggunakan akal fikir yang Allah Ta'ala bui untuk kita faham kata gapo Allah Ta'ala royak dalam Quran. Nah, sebab itu di dalam suratul Hasyr dah banyak perkara yang mengajar kita, banyak perkara yang kalau kita faham dia, insya-Allah nah syurga milik kita dan kita jauh daripada neraka. Kalau kita faham, kita ngaji, nah walaupun sehari 2-3 ayat tafsir Quran, insya-Allah saya rasa kata kita boleh membimbing diri kita dan kita boleh membimbing ahli keluarga kita di rumah, saudara mara kita dan juga seluruh umat Islam saudara yang jauh ataupun dekat, untuk sama-sama kita menjadi ahli Quran, faham Quran, tak tinggal Quran, mentadabburi Quran. Di hari akhirat nanti kita memperolehi syurga Allah dan jauh daripada neraka. Sekadar inilah pagi ni nah untuk kita mendengar tafsir Quran di dalam suratul Hasyr, beberapa ayat lebih kurang 4 ayat daripada ayat yang ke-18 sampai ayat ke-21. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi ganjaran pahala kepada kita selaku pendengar dan juga orang kecek, dan Allah Ta'ala sediakan kita syurga di hari kebangkitan di depan Allah Ta'ala nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.